Boleh dengar ya? Boleh dengar ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ya, insyaAllah. Clear InsyaAllah. InsyaAllah kita buka dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan peluang dan kesempatan pada hari ini untuk sama-sama kita menghidupkan suasana ingat memperingati di luar daripada kebiasaan. Saya ada di Ampang. Saya buka kasut sekejap. Jadi minta maaf, pagi tadi saya ada meeting dengan seorang tokoh, bekas ketua hakim negara, dan bincang berkenaan isu semasa yang ada sekarang. Dan Alhamdulillah dia telah memberikan beberapa nasihat-nasihat, panduan-panduan yang sangat berbaiklah, sebab dia daripada kehakiman, insya-Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita syukur pada Allah diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada masih dalam jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita perbaiki niat kita, membetulkan niat kita, matlamat kita, supaya matlamat dan niat kita itu sentiasa dalam keadaan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi pada hari ini marilah sama-sama kita melihat beberapa perkara yang insya-Allah satu yang mungkin kita boleh jadikan sebagai panduan kita, iaitu berkenaan dengan amalan yang kita lakukan. Tuan-tuan dan puan Allah, amalan yang kita lakukan, perkara yang kita lakukan dalam setiap hari, sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Ahmad Ibn Atta'illah rahimahullah. Saya petik daripada kitab Al-Hikam. Ini daripada nota saya lah, daripada nota saya. Bagaimana digambarkan oleh Imam Ahmad, dia kata apa?
Jalla Rabbuna. Jalla Rabbuna ayul amila abdu maqda. Saya tak boleh nak baca, tulisan ni dah kapu. Saya baca makna dia lah, insya-Allah. Berkata Imam Ahmad Ibn Athaillah, kata maha besar Tuhan kita, maha besar Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa beramal akan seseorang itu, iaitu seseorang hamba itu, maqda, maqda, maka dengan segera Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas hamba itu. Dan Allah SWT akan membalas hamba itu dengan amalannya. Jadi, perkara yang pertama yang kita nak sama rasa pada pagi ni, pada tengah hari ni, iaitu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya, maha hebat, maha perkasa. Maka, maha suci Allah bagi hamba-hambanya itu yang beramal. Bagi seorang hamba yang beramal dan beribadah kepada Allah, maka seseorang hamba itu bila dia beramal segera pada waktunya, pada amalan-amalan dia tadi, maka Allah balas baginya kemudian. Itu makna bahasa kita. Saya nak cuba translate. Maknanya nak sebut kat sini, Allah yang maha hebat, maha sempurna, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala membalas satu amal di belakang, kemudian. Apabila Allah memerintahkan kita solat, puasa, zakat, haji, tepat pada waktunya, maknanya ada waktu. Solat ada waktunya, puasa ada waktunya, zakat ada waktunya, haji ada waktunya. Jadi Allah perintahkan kita supaya beribadah pada waktunya. Tetapi Allah membalasnya di akhirat. Lambat. Maknanya bukan kat dunia, kat akhirat. Allah balas kat akhirat. Maknanya tangguh. Maka ini adalah mustahil. Mustahil. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia memerintahkan kita solat, puasa, zakat, pada masa-masa yang tertentu, pada masanya, solat ada waktunya, zakat ada waktunya, haji ada waktunya, kan? Maka dengan nama Allah yang maha cepat dalam membalas, maha pembalas, ataupun Allah yang maha mulia dalam pembalasan, Allahu Karim. Nama Allah Al-Karim. Al-Karim ni maknanya Allah yang mulia, kemuliaan itu dia segera balas. Segera balas. Segera balas. Maknanya, nak sebut sini Allahu Karim. Allah ni, bila sebut Ya Allah, Ya Karim, Ya Allah, Ya Karim, maka Ya Karim ni maknanya Allah yang maha mulia, yang segera balasannya. Jadi sebagaimana dalam agama, sebagaimana Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa kita diperintahkan untuk membayar upah bagi orang yang bekerja, buruh yang bekerja sebelum keringat mereka kering. Sebelum keringat mereka kering. Maknanya kalau kita gajikan orang, kalau kita gajikan orang, kemudian kita disuruh oleh Allah bayar gaji orang tu sebelum peluhnya kering. Itu sunnah kan. Jadi sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya membayar gaji orang yang kita kerja, kita suruh kerja tadi, sebelum keringat dia kering, selesai dia terus bayar. Jadi bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita beramal segera, ikut waktu, tepat pada waktunya, sembahyang pada waktunya, haji pada waktunya, dan balasan Allah nanti di akhirat dia. Kemudian, itu mustahil. Ini berita baik ni. Pada hari ini kita nak sama-sama menyedari bahawa kalaulah apa yang kita lakukan di dunia ni, balasannya di akhirat terlalu lama, lambat. Sedangkan Allah ni Al-Karim. Al-Karim ni Allah yang maha mulia, yang segera pemberiannya. Sebab tu kalau kita berdoa, kan, salah satu yang kita nak mohon, kalau urgent sangat, sebut Ya Allah, Ya Karim, Ya Allah, Ya Karim.
Ya Allah, Ya Karim. Ya Karim. Karim ni maknanya apa? Ya Allah, nama Allah yang dia terhimpun dalamnya semua sifat-sifat Allah, nama-nama dia. Ya Karim ni Allah yang maha mulia, Allah yang maha mulia yang segera balasannya. Itu Ya Karim. Ya Karim, Ya Allah, Ya Karim, Ya Allah. Kita baca La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahur rabbul arsyil azim, La ilaha illallahur rabbus samawati wa rabbul ar wa rabbul arsyil karim. Yang belakang Karim kan? Jadi maknanya kita mohon Ya Allah yang maha mulia, segerakanlah, berikanlah kami dengan segera apa yang kami perlukan. Itu lebih kurang macam itulah permintaan kita. Maka disebut di sini, sekiranya Allah memerintahkan kita untuk beramal, tetapi Allah hanya akan membalasnya, kita rasa Allah balas dalam syurga nanti baru balas, maka itu maha suci Allah daripada sifat demikian. Allah akan bagi balasan. Maknanya tuan-tuan dan puan, kan? Allah Subhanahu Wa Taala maha suci daripada menangguh balasan. Menangguh balasan. Maknanya kalau kita buat sekarang, Allah balas sekarang juga. Macam itu. Ni kita kena faham ni. Ini satu yang menggembirakan. Yang kita kata, kalau kita nak buat amal, jangan tangguh-tangguh sebab Allah balas on the spot. Allah balas. Kalau orang kata dekat Mekah lagi kita nampak lah. Orang kata dia panggil cash. Kan? Bayar cash kan kat Mekah lah. Sebenarnya kat Malaysia pun, kan, kalau kita kata kat tempat kita ni pun, kita beramal, Allah akan balas cash juga. Sebenarnya macam itu. Sebenarnya macam itu. Cuma mungkin kita tak perasan. Kan? Bahkan tidak boleh tidak bahawa Allah SWT akan menyegerakan balasannya yang layak, yang patut dengan hamba-Nya. Jadi bila kita beramal, contohnya kita baru lepas solat. Baru lepas solat Zuhur, kita solat Zuhur, Allah bagi dah balasan dia buat kita. Kita perasan tak? Tak perasan kita tak perasan. Jadi Allah SWT maha suci daripada melambat-lambatkan balasan. Jadi bila beramal ni, lagi banyak amal, lagi banyak balasan. Segera. Jadi Allah SWT akan memberikan balasannya di dunia ini lagi. Dan Allah simpan baginya balasan yang layak baginya di akhirat. Jadi Allah bagi dua balasan. Bagi orang yang buat amal di dunia ni, orang yang berzikir, orang yang berpuasa, orang yang menuntut ilmu. Macam kita menuntut ilmu ni kan? Kita sama-sama belajar ni. Maka Allah ada bagi dua balasan. Yang pertama balasan di dunia, yang kedua balasan di akhirat. Yang akhirat bagi dapat juga, dunia pun dapat juga. Maka setiap kali kita menjunjung perintah Allah, kita langsung dibalas oleh Allah SWT dengan satu balasan yang layak untuk di dunia ini. Jadi bila kita beramal, tuan-tuan, Allah terus bagi. Tapi layak dengan kelayakan kita lah. Sesuai dengan, kalau kita sembahyang tak khusyuk, sembahyang pun macam tidak benar-benar dekat dengan Allah, sembahyang kita pun macam tak kuat lagi lah khusyuknya tu, tak sayang ke Allah. Allah SWT bagilah balasan sekadar yang kita sembahyang tadi. Kalau kita buat sembahyang dengan khusyuk, on the spot, habis sembahyang, malahan tengah sembahyang tu pun Allah balas. Jadi kerana Allah SWT maha suci daripada melambat-lambatkan balasan. Ini untuk amalan yang soleh. Allah maha suci daripada melambat-lambatkan balasan. Jadi bila kita buat sesuatu amal, cash Allah bagi. Sebab Allah ni maha kaya, maha mulia. Allahu Karim. Allah ni Al-Karim. Maha mulia dan maha segera dalam memberikan kurniaan dia. Jadi sebab itulah, di samping daripada amalan balasan di dunia, Allah bagi juga balasan di akhirat. Kerana balasan syurga tidak boleh dikirim di dunia. Tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita ahli syurga. So, ahli syurga, tuan-tuan ada rumah di syurga. Tuan-tuan ada rumah di syurga. Ada kenderaan di syurga. Ada tanah di syurga. Tuan-tuan ada gelang. Tuan-tuan akan pakai gelang, pakai cincin. Tuan-tuan akan pakai perhiasan. Mungkin ada tenggolok. Mungkin ada permata yang tuan akan pakai. Baju, pakaian. Jadi, satu pun balasan yang ada dalam syurga, Allah tak akan bawa masuk dalam dunia ni. Allah tak akan bagi balasan daripada syurga, bawa ke sini. Tak ada. Allah tidak akan bagi. Jadi, macam mana kita nak dapat balasan di dunia ni? Maka Allah akan bagi balasan kepada amalan kita di dunia ini yang sesuai dengan dunia ni. Yang sesuai dengan dunia kita. Sebab dua itu lain alam.
Jadi tuan-tuan, contohnya, kan, kalau kita dapat rumah di syurga, contohnya tuan-tuan dah ada rumah kat syurga. Dah ada tak? Dah ada dah. Allah dah buat dah. Setiap kali kita membaca Qul Huwallahu Ahad, selama berapa-berapa Allah akan bagi rumah, semua dah ada dah. Jadi itu di syurga, di sana. Di sini Allah bagi balasan di dunia. Dan sebab itulah jadi setiap kali kita beribadah, setiap kali kita beramal, Allah akan balas langsung yang sesuai dengan negeri di dunia. Ini Allah sayang kat kita. Allah sayang kat kita, balasan bukan tunggu kat akhirat, bukan tunggu masuk syurga. Tak, di dunia ni pun dah dapat balasan. Dan disimpan balasan akhirat. Balasan tu akhirat disimpan. Bukan kata Allah balas kat dunia, akhirat tak dapat. Tak. Di akhirat pun kekal dapat juga. Maka balasan di akhirat tidak disegerakan di dunia. Sebab balasan syurga ataupun benda-benda yang ada dalam syurga tidak boleh dibawa ke alam dunia. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan maknalah di sini sebab tulisan tak berapa nak terang sangat nota ni. Jikalau seseorang daripada laki-laki ahli syurga muncul. Jadi Nabi bayangkan ahli syurga ni laki-laki. Jika seorang ahli syurga laki-laki muncul, maka nampaklah gelangnya. Laki-laki akan ada gelang. Kita pakai jam, dia ada gelang. Maka gelangnya sahaja, gelang yang dipakai oleh ahli syurga itu akan memadamkan cahaya matahari. Cahaya yang ada pada gelang tu, cahaya matahari jadi padam. Jadi tak boleh nak lawan. Gelap dia. Cahaya gelang tu menutupi cahaya matahari. Bayangkan tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan pergi tengok ke luar matahari. Ni saya tutup belakang ni sebab takut dia bergelap. Jadi kita tengok cahaya matahari, gelang ahli syurga. Orang lelaki pakai gelang ni. Kat dunia orang lelaki nak pakai gelang tak boleh. Gelang haji boleh lah. Gelang haji kan. Gelang emas, kelapa. Kat syurga boleh pakai. Tak ada masalah. Gelang ahli syurga, gelang tu bila keluar masuk ke alam dunia, maka akan padam cahaya matahari. Cahaya matahari dah tak ada apa-apa dah. Cahaya yang dikeluar oleh gelang seorang laki-laki ahli syurga. Sebagaimana matahari akan memadamkan cahaya bintang. Bila matahari keluar, bintang dah tak nampak dah. Cahaya bintang yang malap-malap tu dah tak nampak sebab matahari dah memadamkan cahaya bintang. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah bagi kepada kita. Kita perasan tak? Tak perasan. Jadi balasan syurga tidak boleh dikirim ke dunia. Contohnya solat dapat satu gelang dari syurga. Bila solat, bila seseorang solat, salah satu hari kata, bila kita solat, salah satu daripada ganjaran akhirat, Allah akan bagi gelang. Kita solat ni ada special gelang, Allah akan bagi. Ada special gelang. Kerana satu gelang syurga yang dikirim ke dunia, matahari tidak akan bercahaya, kalah dengan gelang syurga. Nak sebut macam dia tak boleh bawa. Sebab tu Allah tidak membawa barang-barang tempat kita yang ada di syurga itu ke dunia. Sesiapa yang menjual dirinya, hartanya kepada Allah. Maksudnya sesiapa yang menjual dirinya dan hartanya kepada Allah, maksudnya dia sanggup berkorban dirinya, hartanya. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Inna Allah, sesungguhnya Allah membeli. Inna Allah ashtara minal mu'minin, membeli daripada orang-orang beriman itu anfusahum wa amwalahum, diri mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah. Jadi siapa-siapa yang menjual dirinya dan hartanya untuk syurga, siapa-siapa yang menjual dirinya, hartanya kepada Allah, menjual dirinya kepada Allah, maknanya apa menjual diri kepada Allah ni? Apa makna kita menjual diri kepada Allah? Maknanya kita berabudiah, beribadah kepada Allah. Itu maksud menjual diri. Maknanya bila dibaca dalam surah At-Taubah tu, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang beriman itu diri mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan syurga. Maka apa maksud membeli? Apa maksud Allah membeli kita? Allah membeli dengan ibadah kita. Bila kita beribadah, Allah beli. Bila kita beramal, Allah beli. Bila kita berkorban, Allah beli.
Bila kita berjihad, bersusah payah, Allah beli. Berpuasa, Allah beli puasa kita. Bi anna lahumul jannah. Allah beli dengan syurga. Jadi bila seseorang menjual dirinya dan hartanya kepada Allah, yang mana menjual diri dan harta itu bermakna dia beribadah kepada Allah SWT, salat, puasa, berjihad, dia menjual harta pada Allah, maknanya dia infak, dia bersedekah pada jalan Allah, maka Allah akan berikan, gantikan pada dia segera pada dunia ini akan sebagai gantian yang layak akan dirinya. Kemudian Allah tambah ganjaran di akhirat, Jannatun Naim, dan melihat wajah Allah Al-Karim. Ni tuan-tuan, kita katakan dengan segembira. Ni janji Allah ni. Allah beli kita, maknanya Allah beli ibadah kita, amalan baik kita ni, buat baik ni semuanya Allah akan beli. Kalau lebih mahal korban kita, lagi mahal lah harga yang Allah bayar. Lagi mahal harga yang Allah bayar kepada kita. Kan? Bukan balasan ke akhirat. Akhirat memang ada balasan. Kat dunia Allah dah bagi. Ini Allah Al-Karim. Allah Al-Karim. Contohnya, kisah Nabi Musa AS. Dia minta, Nabi Musa ni dia boleh bercakap dengan Allah. Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bercakap dengan telefon kan, bercakap dengan Rabbul Jalil, maka sudah tentulah rindu ke Allah bertambah-tambah. Macam kita sayang kat seseorang, kita cakap dengan dia tapi tak jumpa. Cakap aja tak jumpa, tentu rindu. Maka Nabi Musa kata, ya Allah, aku rindu pada engkau, ya Allah, aku rindu pada engkau, ya Allah. Dah bercakap dengan Allah. Macam mana bercakap, jangan tanya dengan saya pun tak tahu, kita tak pernah. Itu semua antara Allah dengan Musa AS. Satu kelebihan diberikan. Maka Musa minta nak melihat Allah. Musa rindu dengan Allah, nak minta melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku nak tengok engkau, ya Allah, aku rindu dengan engkau, ya Allah, ya Allah. Nak tengok engkau, ya Allah. Sedangkan melihat Allah bukan di dunia, di akhirat. Jadi Musa minta sesuatu yang mustahil lah dari sudut hukum akal dan hukum syaraknya kan. Tapi Allah SWT boleh, nak tengok boleh. Melihat Allah boleh. Tetapi kan, setelah masuk dalam syurga, kerana dunia tidak akan mampu melihat kan. Boleh, tapi Allah nak boleh tengok kan. Maka itu yang kita dengar cerita bagaimana berguguran gunung-gunung jatuh, gunung-gunung kan. Ceritanya panjang lah. Gugur jatuh sampai Musa pengsan. Itu bukan Allah. Itu baru cahaya je. Allah turunkan cahaya. Cahaya yang amat terang benderang sehingga menjadikan gunung gementar, runtuh. Musa AS gementar, runtuh. Mata tak mampu nak tengok, silau cahaya. Baru cahaya. Bukan Allah. Cahaya je Allah turunkan. Kan? Runtuh. Tak boleh tengok. Memang bukan tak mampu nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Tapi Allah perkenankan. Boleh, tapi engkau tak mampu di dunia ni, tak diberikan kemampuan. Maka Allah mengeluarkan cahayanya sebesar ufuk, maka hancur gunung Tursina. Maka Musa AS pengsan. Apalagi sekiranya Allah memperlihatkan wajahnya kepada Musa, habis hancur badan kita. Maka sebab itulah cahaya Allah SWT saja pun dah menghancurkan gunung Tursina itu. Jadi sebab itulah balasan di akhirat, balasan di syurga ni tidak boleh dibawa ke dunia. Jangan kita minta, ya Allah aku nak payung emas, ya Allah nak payung emas. Nak payung emas. Dekat dunia, dekat akhirat dapat payung emas, nak payung emas kat sini kan. Jangan minta balasan sana tu, kalau bawa ke sini hancur dunia. Hancur dunia. Kalau kita kata gelang ahli syurga, gelang aja kata Nabi SAW, gelang saja dah boleh memadamkan cahaya matahari. Padam cahaya matahari dengan cahaya gelang. Baru cahaya gelang. Belum lagi cahaya yang ada di akhirat. Maka balasan akhirat dan syurga tidak boleh dibawa ke dunia. Tetapi Allah tetap memberikan balasan amal di dunia dengan balasan yang sesuai, yang layak. Yang layak. Iaitu yang kita perlukan di dunia ini. Jadi Allah SWT, dia Al-Karim. Al-Karim ni apa? Allah Maha Mulia, yang segera memberikan balasan. Allah Maha Mulia dan Allah ni segera memberikan balasan. Tu Al-Karim, tu nama Allah. Yang Maha Mulia, yang segera memberi balasan. Lebih kurang maksud dia. Jadi Allah akan balas setiap amalan kita, Allah balas kat dunia pun Allah bagi, ke akhirat lagi hebat daripada di dunia. Seronok tuan-tuan. Ni kita kena rasa seronok. Kita boleh sebut la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Setiap kalimah tu ada balasannya. Ada balasannya. Ada dia punya gajinya lah kalau kita kata gitu. Ada pelbagai macam balasan Allah bagi kepada orang yang beramal, beriman dan ikhlas. Jadi ada bermacam balasan. Kita tengok apa balasan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Di dunia ini Allah akan memberi balasan pada amalan kita selayaknya dengan amalan tadi. Maknanya kalau amalan yang kita buat tu amalan yang betul-betul ikhlas, betul-betul dengan ilmu, betul-betul dengan kekuatan, kan, ketundukan, penyerahan, maka sudah tentu Allah akan bagi yang sesuai dengan kita, mengikut apa yang ada pada kita, Islam kita, iman kita, ikhlas kita. Kan. Tetapi syarat dia mestilah dia ada Islam, mesti dengan iman dan ada ikhlas. Syarat dia mesti ikut syariat dan ikhlas, tu syarat dia, amalan kita ni. Kalau tidak ada 3 syarat di atas, Islam, iman dan ikhlas, tidak ada balasan di dunia ataupun akhirat. Kita buat sesuatu tetapi berlawanan dengan Islam, Allah tak bagi. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Kita buat benda baik, sembahyang, tapi tak ada iman, sama juga. Tidak ada dunia, tidak ada akhirat. Kita buat ikut syariat, sunnah, beriman, tapi tidak ikhlas, menunjuk-nunjuk pun tidak ada balasan. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Sebab tu hari ni kita tengok kadang-kadang kenapa amalan kita tak ada balasan. Kita tak rasa sesuatu daripada amalan kita. Tak ada rasa sesuatu daripada amalan kita. Rupanya amalan kita tidak ikhlas. Amalan kita tidak ikhlas. Ataupun kurang ikhlas. Ataupun amalan kita riak. Jadi sebab tu kita tak nampak balasan. Tak nampak balasan dia. Sedangkan Allah beri balasan pada setiap. Maka kita beribadah. Tapi tidak ada dasar iman. Maka tidak ada balasan di dunia dan di akhirat. Kita beribadah. Tapi tidak ada ikhlas. Tidak ada ikhlas. Tidak ada balasan. Dunia pun tak dapat. Akhirat pun tak dapat. Sebab tu Rasul gambarkan kepada kita kan. Man sama Ramadan imanan wahtisaban. Kan? Siapa-siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh iman. Dengan penuh kesungguhan. Maknanya Allah gambarkan orang yang beramal dengan iman, dengan syariat Islam, dengan iman dan ikhlas, Allah pasti bagi ganjarannya. Dunia pun dapat segera kat dunia ni, akhirat pun dapat. Jadi kalau kita tengok diri kita tak dapat lagi, maka kita tengoklah 3 syarat ni. Ikut sunnah tak? Islam. Dengan iman tak? Keyakinan kerana Allah dan ikhlas. Allah SWT menggambarkan orang munafik. Dia beramal. Orang munafik beramal. Tapi ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Walan tajida lahum nasira. Surah An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang yang munafik. Innal munafiqin. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah sekali. Darkil asfal, yang paling bawah sekali. Minan nar, daripada neraka itu. Dan dia tidak akan ada siapa pun boleh tolong dia. Jadi sebab itu tuan-tuan, perkara yang pertama sekali, poin yang kita sebut di sini sebagai tazkirah hari ini, setiap amalan pasti Allah balas di dunia dan di akhirat. Jadi ada 2 balasan. Semua amalan kita Allah balas di dunia, di akhirat. Yang kedua, amalan yang Allah balas di dunia dan di akhirat ni ialah amalan-amalan yang ada Islam, ikut syariat Allah, ada iman dengan keyakinan kepada Allah dan ikhlas. 3 syarat. Jadi kalau ada 3 syarat ni, Allah akan bagi amalan on the spot. Allah bagi. Kalau kita orang kaya yang baik hati, orang buat kerja kat kita, terus kita bagi gaji dia. Allah lebih cepat membayar gaji daripada kita yang rasa kita sayang kat orang, kan? Kita bayar gaji kepada kawan-kawan kita atau orang yang bekerja, Allah bagi lebih cepat lagi daripada kita bagi. Sebab itulah kenapa walaupun solat berjamaah, berpuasa, berperang, ataupun sebagainya, kalau kita beramal tidak didasarkan iman, maka solat tersebut, perjuangan kita sebagainya itu akan tidak mendapat apa-apa. Jadi balasan ibadah di dunia ini dan di akhirat ini adalah atas dasar iman dan ikhlas. Macam mana juga balasan-balasan di dunia. Okey. Apa dia balasan yang Allah bagi? Ni kita nak tahu ni. Apa balasan?
Apa balasan yang Allah bagi pada kita, tuan-tuan? Yang on the spot ni, kat dunia ni. Kan? Yang pertama sekali, balasan yang Allah bagi sekiranya kita beramal dengan ikhlas, beramal mengikut sunnah, beramal dengan penuh keimanan, iaitu al-hayatut tayyibah. Ini nombor satu. Allah bukan bagi duit ringgit Malaysia sebab ringgit Malaysia jatuh aja. Allah tak bagi emas, emas pun jatuh aja, susah nak berat. Berat nak buat emas ni. Kan? Allah bagi yang nombor satu, balasan kepada orang yang banyak beramal, yang suka beramal dengan iman, dengan Islam, dengan ikhlas. Yang pertama Allah bagi al-hayatut tayyibah. Apa dia? Kehidupan yang baik. Nombor satu, Allah bagi kehidupan yang baik. Man amila salihah min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihat, siapa-siapa yang beramal salih daripada laki-laki, min zakarin aw unsa, daripada laki-laki dan perempuan, sedangkan dia beriman, wa huwa mu'min, dan dia beriman, maka Allah akan memberikan, maka kami akan menghidupkan dia, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik, hayatan tayyibah, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang mereka lakukan. Jadi kita dapat kehidupan yang baik, al-hayatan tayyibah, dan kita dapat pahala lagi. Dapat pahala lagi. Maknanya, ke akhirat akan dapat ganjaran yang lebih besar daripada apa yang kita dapat di dunia. Nampak tu, tuan-tuan? Allah ni, Allah kan, Al-Karim. Allah Maha Mulia. Kemuliaan Allah, dia mensegerakan balasan dia. Di dunia pun kita dapat kan, kehidupan yang baik, dan di akhirat pun dapat yang lebih baik, pahala yang lebih daripada yang mereka lakukan. Allah bagi lebih daripada apa yang mereka lakukan. Ini Allah yang Maha Mulia. Maka kehidupan yang baik, itu balasan yang disegerakan oleh Allah di dunia ini. Jadi siapa-siapa yang nak kehidupan yang baik, hayatan tayyibah itu, siapa yang hidup baik di dunia ini, maka banyaklah beribadah. Buatlah amalan banyak-banyak. Baik. Kita tengok je apa ulama hurai tentang hayatan tayyibah. Apakah maksud kehidupan yang baik? Para ulama menyatakan ada 5 perkara. Ada 5 perkara maksud kehidupan yang baik, hayatan tayyibah. Dia bukan halalan tayyibah, halalan halal, ni hayatan, kehidupan yang baik. Yang pertama, apa maksud kehidupan yang baik ini? Rizqu halalan tayyibah. Yang pertama sekali, kehidupan yang baik ini bermakna Allah memberi rezeki yang halal dan yang tayyib, yang baik. Jadi balasan pertama, orang yang beramal dengan ikhlas, orang yang beramal sesuai dengan syariat Islam, yang penuh dengan keimanan, maka Allah balasan pertama yang Allah beri kepada dia ialah rezeki yang halal dan baik. Sebab ada rezeki yang halal. Ada rezeki yang halal tapi tak baik. Halal tapi tak baik, ada kan? Contohnya, bekerja itu halal. Petani, penternak, kan? Tetapi dia bekerja, dia sembahyang tak sempurna sembahyang dia. Dia tak boleh sembahyang khusyuk. Dia tinggalkan kefarduan. Rezeki itu halal tapi tidak baik. Dengan sebab kerja, dia tak sembahyang. Dengan sebab kerja itu halal. Tapi dia tak sembahyang, tinggal sembahyang. Maka tidak ada tayyibah. Tidak ada tayyibah. Halal, tidak tayyibah. Jadi, dia masukkan dengan hayatan tayyibah, nombor satu ialah halalan tayyibah. Dia dapat rezeki, kan? Rezeki halalut tayyibah. Jadi, kan? Contohnya, dengan sebab dia berniaga, dengan sebab dia bekerja, dia tak baca Quran. Sebab dia bekerja, sibuk sangat bekerja, meeting, sampai Quran tak baca. Zikir tak baca, terlupa zikir. Maka apabila kita tidak dapat ibadah, tak sempat nak beribadah, sibuk dengan kerja, maka hasil kerja itu halal. Bertani, berternak, kita berdagang, kita makan gaji, tetapi tidak tayyibah. Halalan, tidak tayyibah. Tidak baik.
Maka rezeki itu halal, tetapi rezeki itu lalai daripada perintah Allah. Maka halal yang tidak baik. Halal yang tidak baik. Malahan halal yang tidak baik ini, walaupun kerjanya halal, kerjanya itu halal, tetapi tidak baik. Sembahyang pun tak, baca Quran pun tinggal, kan? Hasilnya tidak akan digunakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat gaji daripada kerja tadi, gajinya halal, tapi dia tidak boleh berkembang. Halal tidak baik, dia tidak akan digunakan untuk jalan Allah. Dia tak akan zakat. Itu yang susah nak zakat tu. Susah nak zakat, susah nak infak fi sabilillah. Malahan menggunakan rezeki itu untuk maksiat pada jalan Allah. Ni kita kena faham. Kenapa seseorang itu dia kerja, saya kerja halal, kerjanya halal, tapi tidak tayyib. Kenapa tidak tayyib? Kerana dia ketika bekerja meninggalkan ibadah. Sembahyang tak jaga, maksiat tak jaga, dia buat maksiat dalam ketika bekerja, tinggalkan Quran dengan sebab kerja sibuk sangat sampai Quran pun tak sempat nak baca. Halalan tapi tidak tayyib. Dan rezeki yang halal dan tidak tayyib, dia akan gunakan untuk maksiat. Selalunya itulah dia punya nasijah dia. Dan kerja itu halal, tanpa kelalaian, keperluan dijaga, dan tidak digunakan untuk maksiat pada Allah, maka itulah halalan tayyibah. Jadi nampak halalan tayyibah ini lahir daripada kerja yang kita lakukan yang tidak melalaikan syariat Allah, maka dia itu sebahagian daripada kehidupan yang baik. Jadi tak cukup dengan sekadar boleh bekerja, tapi tidak, dalamnya ada rasuah, dalamnya ada macam-macam. Dan balasan yang Allah yang beri tadi segera, Allah beri balasan yang segera dengan amal yang soleh itu, maka tanda Allah memberikan ganjaran yang segera di dunia ini pada amal soleh itu, apabila rezeki kita adalah rezeki yang halalan tayyibah. Kita buat rezeki yang halal dan tayyib, maka itulah dia masukkan dengan maknanya balasan Allah. Allah bagi halalan tayyibah pada orang tu. Yang kedua, kehidupan yang baik, hayatan tayyibah itu, kita nak tengok kita ni diberikan oleh Allah balasan di dunia ini ialah al-qanaah. Al-qanaah, dia seorang yang merasakan cukup, merasa cukup dengan apa yang ada. Dia rasa cukup. Allah timbulkan perasaan puas dengan apa yang ada. Dia tak dengki orang, tak dendam orang, puas. Dia dapat rezeki yang halal dan baik, dan kemudian dia merasa cukup. Qanaah. Dia rasa cukup. Allah mencukupkan dia. Kerana orang lawan kepada qanaah ini ialah tamak. Lawan kepada qanaah ni tamak. Jadi apabila dia bekerja, dia berniaga, makin nak lagi, makin nak lagi, makin nak, tamak, makin tamak. Dapat untung 10,000, dapat untung 100,000, sama, masih lagi tamak, masih lagi nak cari. Maka itu punya Allah tidak memberikan kehidupan yang baik pada dia. Hayatan tayyibah tak ada pada dia. Maka orang yang Allah berikan balasan di dunia ini, hayatan tayyibah, kehidupan yang baik itu, dia dapat rezeki yang halal, dapat rezeki yang baik, kemudian dia tidak tamak, dia merasa cukup. Qanaah. Kerana orang yang tamak hidupnya tidak akan baik. Tidak akan tenang. Orang yang tamak ni tak tenang. Tak pernah puas hati. Tak bahagia. Kan, sentiasa nak mencari. Tak bahagia hati dia. Nak mencari dunia. Maka orang yang tidak tenang, tidak bahagia ini, tidak baik ini, maka hidupnya itu akan susah. Hidupnya akan susah. Maka hidup akan senang, akan bahagia apabila ada qanaah. Apa makna qanaah? Merasa cukup. Bila Allah memberikan pada kita satu perasaan dan satu kecukupan. Gajinya mungkin 2,000 aja atau 1,000 aja. Tapi cukup nak menampung 10 orang anak, contohlah. Cukup. Orang gaji 10,000 pun, tak cukup. Dia gaji 1,000. Tapi cukup. Dia sikit aja. Tapi barakah, cukup nak tampung semua. Maka dia pun rasa cukup, qanaah. Maka itu maknanya kehidupan dia baik. Merasa cukup apa yang Allah berikan, tanpa menghendaki yang lain, yang bukan miliknya. Tanpa dia nak cari yang lain-lain, bukan milik dia. Itu tamak. Yang ketiga, tanda hayatan tayyibah itu,
Kehidupan yang baik itu yang Allah bagi balasan. Kita sembahyang, kita puasa, Allah bagi kehidupan yang baik. Kan? Ialah at-tafuq lit-ta'ah. Allah memberikan orang yang kehidupan baik ni, dia mudah buat ketaatan pada Allah. Mudah nak buat baik. Allah mudahkan. Kalau nak sembahyang tu senang aja nak sembahyang. Kalau nak buat maksiat tu, kan, Allah susahkan dia buat maksiat. Sampai dia nak buat maksiat tapi tak sampai. Kenapa? Allah susahkan dia. Itu tandanya Allah beri kehidupan yang baik pada dia. Allah bagi bahasa, amalan itu Allah terima dan Allah beri kehidupan yang baik pada dia. Hayatan tayyibah. Jadi at-tafuq lit-ta'ah, orang yang beramal, dia akan dapat balasan di dunia ini. Salah satu dia ialah kehidupan yang baik. Salah satu ciri kehidupan yang baik ialah dia berikan kemudahan, mudah untuk taat pada Allah. Semalam bila salah seorang daripada saudari kita, seorang puan dia kata, dia meninggalkan bank. Dia meninggalkan dia kerja bank tapi dia tinggal. Dia kata dia tolak terus riba. Riba dia buang. Dia buang riba terus. Tak mau terlibat dengan riba. Tak mau terlibat dengan riba. Terus dia buang. Dalam hidup dia tak ada riba. Walaupun ketika dia berhenti kerja, mungkin dia masih ada hutang. Tapi barakah dia habis, selesai hutang dia. Semalam ada dalam perjumpaan kita hari Ahad semalam kan. Jadi kita lihat ini antara tanda-tanda Allah berikan kemudahan kepada seseorang itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Inilah balasan daripada ibadah yang ada Islam, ada iman, ada ikhlas. Ada Islam, syariat, ikut syariat, ada iman, ada ikhlas. Yang keempat, salah satu tanda Allah memberikan hayatan tayyibah, maknanya Allah bagi balasan yang baik kepada amalan kita, iaitu halawatul ibadah. Dia merasa kemanisan beribadah, seronok buat ibadah. Dan Allah memberikan cahaya kepadanya sehingga dia merasa nikmat dalam ibadah. Ibadah ni nikmat. Ibadah ni nikmat. Bila kita beribadah rasa seronok, rasa manis, rasa lazat, rasa nikmat, maka itu tandanya Allah memberikan kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah. Allah memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Macam mana kehidupan baik? Lahir daripada ibadah yang Allah terima. Ibadah yang Allah terima, dia ada Islam, ikut syariat Islam, ada iman, keyakinan kepada Allah, dan ikhlas. Tiga ni. Jadi kita tengoklah kan kehidupan kita. Tapi kalau bila kita buat ibadah ni, Allah bagi segera. Sebab tu kita kena betulkan ibadah kita. Mesti ikut syariat, jangan benda-benda yang khurafat-khurafat. Kemudian mesti atas dasar iman kepada Allah, dan kemudian mesti kita memperbaiki ikhlas kita. Yang kelima tuan-tuan, orang yang diberikan hayatan tayyibah, kehidupan yang baik ini hasil daripada ibadah yang kita sebut awal tadi, iaitu Allah akan memberikan kepada kita, sekiranya kita dapat hayatan tayyibah itu, ma'rifatullah, kita akan kenal Allah. Kita kenal Allah. Senang nak kenal Allah. Mudah nak kenal Allah sehingga tersentuh. Menangis. Mata kita ni mudah menangis. Baca Quran menangis. Doa menangis. Menangis bukan sebab kita ni berlakon menangis dah. Memang hati kita ni menangis. Merasai nikmat tenang bersama Allah. Jadi orang yang diberikan kehidupan yang baik ialah orang yang diberikan kemampuan untuk ma'rifatullah. Dia boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah balasan segera yang Allah berikan di dunia ini. Ini kat dunia ni Allah bagi. Dan mereka yang beramal dengan beriman dan ikhlas tadi, maka oleh sebab itulah kita lihat balasan yang layak. Balasan yang layak kepada kita, yang mana balasan itu adalah balasan yang akan menyebabkan kita ni terkeluar daripada kesusahan dunia ini. Maknanya kalau kita ada masalah, banyak masalah, tapi ada penyelesaian. Ada masalah, kita boleh selesaikan. Itu maknanya hayatan thayyibah tadi. Jadi ahli ibadah, mereka yang beribadah kepada Allah, hidupnya tidak akan menemui kesulitan. Jadi orang yang beribadah pada Allah, yang banyak zikir, yang banyak semayang, yang bangun malam, yang banyak baca Quran, yang banyak tolong orang, beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah, hidupnya tidak akan menemui kesulitan. Walaupun susah, tapi dia ada penyelesaian. Allah bagi penyelesaian.
Sebab tu kita tengok hari ni kenapa kita susah, banyak masalah. Masalah anak-anak lah, masalah suami isteri lah, masalah kalau apa ni kerja lah. Macam-macam masalah kita. Dan masalah tu macam tak ada penyelesaian. Kenapa? Kerana kita mungkin tidak melakukan ibadah dengan betul. Kita kena cek ibadah kita. Sebab apabila kita melakukan ibadah dengan betul, dengan ikut syariatnya, dengan keimanan yang betul, dengan ikhlas yang betul, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik, hayatan tayyibah. Maka di situlah sekiranya seseorang yang ahli ibadah itu ada menemui kesulitan itu, maka Allah akan berikan juga penyelesaian. Ada penyelesaian. Jadi kita kena muhasabah diri kita lah. Dan ada kesusahan, tetapi ada penyelesaian. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam surah At-Talaq, surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat ni selalu kita baca. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yang menjaga amalan dia, menjaga ibadah dia, berjaga sungguh-sungguh, bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan jadikan kepadanya jalan keluar. Serta wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah juga akan memberikan dia rezeki daripada jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi sebab itu tuan-tuan, ahlul ibadah, mereka yang beramal, yang menjaga amalnya, Islamnya, imannya, ikhlasnya tadi, maka tidak susah, tidak sulit hidupnya. Setiap ada kesulitan, di situ ada jalan keluar. Setiap ada masalah, di situ ada penyelesaian dan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Yang kita rancang, yang kita rancang, maka mungkin tak dapat, susah nak selesaikan, tapi Allah bagi sesuatu daripada yang tidak disangka-sangka, yang lebih baik daripada yang kita rancang. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, Allah SWT akan memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Jadi saya nak ulang sini. Yang pertama, bila kita beribadah, kita akan, yang nombor satu, balasan segera ialah hayatan tayyibah. Itu nombor satu. Yang nombor dua, Allah akan memberi kita al-makhraj ni'mash syaba'id, iaitu Allah akan memberikan hayatan tayyibah. Ada 5 tadi sebut, ada 5. Kemudian yang kedua, saya betul balik sebab sebenarnya sekuen tadi. Yang kedua ialah al-makhraj ni'mash syaba'id, iaitu dia akan diberikan jalan keluar. Maknanya orang yang beribadah, Allah selesaikan masalah dia. Orang yang beribadah dengan betul, Allah selesaikan masalah dia. Maknanya dia dapat penyelesaian. Yang Islam tadi, Allah akan memudahkan urusan dia. Jadi yang ketiga, Allah akan memudahkan urusan. Jadi sebab itu tuan-tuan, lagi banyak kita beramal, maka lagi mudahlah urusan kita. Dan yang keempat, ghufrani 'anil dzunub. Yang keempat, orang yang banyak beribadah, Allah akan apa? Allah akan mengampunkan dosanya, membersihkan dosanya. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah SWT, kita nak gambarkan kat sini bahawa apabila kita beribadah sahaja, kita ibadah saja, Allah akan balas di dunia ni. Bukan akhirat. Akhirat tu memang Allah bagi. Itu pahala akhirat tu Allah bagi, tapi di dunia ni pun akan dapat. Apakah balasan yang di dunia ini yang Allah bagi kepada kita? Yang pertama, Allah akan bagi kepada kita hayatan tayyibah, hidup yang baik. Dan hidup yang baik ini dia ada 5. Yang pertama, Allah akan bagi rizqun halalan tayyibah. Allah akan memudahkan mendapat rezeki yang halal dan yang tayyib, yang baik. Yang kedua, hati dia akan tenang dengan qanaah. Rezeki itu memberikan ketenangan kepada dia. Allah beri ketenangan. Mungkin gaji dia sikit, tapi dia tak risau. Tak ada risau. Malahan gaji yang sikit itu cukup.
Cedera cukup. Yang ketiga ialah Allah akan berikan kemudahan untuk dia taat. Itu maksud halalan, maksud hayatan taibah, dia mudah untuk beramal. Yang keempat, merasai halawatul ibadah, rasa kemanisan, kelazatan beribadah. Yang kelima, al-ma'rifatu billah, dia akan mudah kenal Allah. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang dibalas oleh Allah dengan balasan amalan tadi, al-makhraj, ni'mat syabaid, iaitu dia akan diberikan jalan keluar. Yang kedua, Allah akan balas dengan mudah dia menyelesaikan masalah dia, jalan keluar dia. Yang ketiga, al-yusru fil umur, Allah akan memberi kemudahan segala urusan dia. Urusan pun mudah. Urusan mudah. Jadi sebab tu kalau urusan kita tidak mudah, kita punya masalah tak selesai-selesai, nombor satu tengok, mungkin dosa kita, mungkin amalan kita tak kena. Amalan kita mungkin tak ikhlas. Kita kena baiki. Kena perbaiki lagi amalan kita. Contohnya kita hari ini nak berdepan dengan Al-Masih Dajjal. Nak berdepan dengan kesusahan-kesusahan, Great Reset dan sebagainya kan. Jadi, untuk kita mendapatkan kemudahan daripada ujian-ujian itu, tidak lain dan tidak bukan, kita memperbanyakkan ibadah, beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang mengikut syariat, amalan yang penuh dengan keimanan dan amalan yang ikhlas. Dan kemudian yang keempat, yang terakhir, balasan Allah di dunia ini, Allah mengampunkan dosa. Apa yang dosa kita, Allah ampunkan. Jadi apa yang kita nak ambil pengajaran pada hari ini, tuan-tuan rahmat Allah, kita tahu bahawa Allah sifatnya Al-Karim. Al-Karim ni apa? Yang maha mulia, yang segera dalam memberi balasan. Maka Allah akan beri balasan kepada kita. Dan setiap amalan soleh kita, maka kita pun beramal dengan soleh, mengikut syariat Allah, mengikut sunnah Rasulullah, dan kemudian kita beramal dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Jadi insya-Allah Allah akan bagi kepada kita kekuatan untuk berhadapan dengan kesusahan di akhir zaman. Kita duk bincang pasal kesusahan kan. Jadi kenapa Nabi gambarkan kepada kita berlakunya fitnah-fitnah yang dibentangkan satu demi satu di akhir zaman. Maka apa yang Rasulullah sebut SAW, bersegeralah kamu beramal, kan. Rasul kata bersegeralah kamu beramal sebelum datangnya fitnah ujian yang dibentangkan satu demi satu. Bersegera beramal. Kenapa Nabi perintah beramal? Rupa-rupanya bila kita beramal soleh, Allah bagi hayatan tayyibah. Allah memberikan kehidupan yang baik. Allah memberikan kekuatan kita menyelesaikan masalah, keluar daripada masalah. Kemudian Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan taat dalam urusan kita. Allah mudahkan urusan kita. Yang keempat, Allah akan memberikan keampunan kepada dosa kita. Jadi 4 perkara ni, yang mana setiap satu tu ada huraiannya lah. Saya tak sempat nak urai panjang, masa kita. Jadi sebut kat sini, 4 perkara ini balasan segera bagi mereka yang beramal. Jadi tu tuan-tuan, banyakkan amal. Akhir-akhir ni kita banyakkan amal. Jangan jemu-jemu untuk berzikir. Yang wajib kita buat, yang haram kita tinggal. Kemudian yang sunat-sunat kita tambah. Kita buat wirid. Kita jadikan sebagai amalan yang istiqamah. Walaupun sikit. Mudah-mudahan kita akan berhadapan dengan kekuatan dan kita akan diberikan penyelesaian kepada segala masalah kita. Datanglah Dajjal, datanglah sistem dia nak menjatuhkan kita dengan amalan-amalan kita, maka insya-Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita kekuatan dan kita kata penyelesaian kepada masalah-masalah yang ada, insya-Allah. Nampak tak sayangnya Allah pada kita? Syarat dia kita jual diri kita dan jual harta kita. Maknanya kita beribadah kepada Allah, berkorban kepada Allah. Bukan Allah nak ambil kita punya sembahyang semua tu, tak. Allah nak bagi kita. Tujuan dia suruh kita sembahyang supaya kita diberikan lagi kan balasan-balasan yang baik. Halal hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Allah keluarkan pula kita daripada masalah-masalah. Allah bantu pula kita untuk melakukan taat dan sebagainya. Dan akhirnya Allah bersihkan daripada dosa. Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah daripada segala kekurangan, kelemahan yang kita fikirkan. Maka insya-Allah tuan-tuan, cuba fikirkan apa yang saya sebut ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah dengan amalan soleh. Walaupun amalan kita tu tak banyak. Jangan bimbang tak banyak tau. Kalau kita beramal kan, jangan bimbang tak banyak kuantitinya. Tapi bimbang
kualitinya. Mungkin ibadah kita tidak ada ikhlas, kurang ikhlas. Kita kena ikhlaskan. Ibadah kita tidak ada iman, kurang iman. Kita kena tingkatkan iman kita. Ibadah kita mungkin tidak ikut sunnah, kita kena follow kepada Islam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jadi berita gembira lah tengah petang ni. Kita menceritakan bagaimana sifat Allah, Ya Karim, Allahul Karim. Allah SWT yang maha mulia. Yang maha mulia yang macam mana? Yang maha mulia akan mensegerakan balasan kepada segala amalan soleh. Ya tuan-tuan, buatlah amalan soleh. So, tuan akan nampak nanti kesan dia, insya-Allah. Itulah insya-Allah sebanyak untuk pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan akan dapat memberikan satu kekuatan pada kita untuk membuat sesuatu pengisian dalam hidup kita dengan amal. Pengisian bukan ilmu semata-mata, tapi amal. Ilmu penting, tapi amal lagi penting daripada setakat ilmu, insya-Allah. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita tangguh, kita baca doa rabitah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syari'atik fasik Allahumma rabitataha wa limuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah tuan-tuan tolong doa kepada kita semua supaya mudah-mudahan Allah terima semua amalan kita, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.